Krishna dengan tajuknya Kerja Keras versus Kerja Cerdas. Cukup menarik sekali, saya kira memang relevan untuk kita semua. Jadi sebagai mukadimah kepada perbincangan ini, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Yang dihormati lagi dikasihi pengacara kita pada petang ini, Hajan Nik. Seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sidang pendengar Radio Aikim yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dengan limpah kurnianya pada petang ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah pada kita untuk berada di dalam daerah kebaikan. Mudah-mudahan majlis ilmu yang sedang kita lalui ini insya-Allah akan menggerakkan hati kita untuk menghayatinya dan menggerakkan anggota kita untuk mengamalkannya. Kerana kita tahu kalau ilmu itu sekadar untuk mengetahui semata-mata, tetapi tidak dibawa ke dalam hati kita dan tidak diterjemahkan melalui tindakan kita, itu bukan ilmu, itu sekadar maklumat. Jadi mudah-mudahan kita boleh dapat bangunkan budaya ilmu, bukan budaya maklumat semata-mata. Jadi pada petang ini kita ingin menyambung perbincangan kita, perkongsian kita dalam sesi-sesi yang lepas. Masih lagi dalam kerangka bagaimana profession kita, bagaimana kerja buat kita di dalam kehidupan sehari-hari boleh dijadikan satu ibadah, iaitu yang dikatakan ibadah umum. Kita telah menegaskan sebelum ini bahawa ibadah itu terbahagi kepada 3, iaitu ibadah asas, ibadah sunat dan ibadah umum. Ibadah asas itu yang melibatkan rukun iman dan rukun Islam. Kita memahami, kita mempelajari serta kita meyakini rukun iman yang 6. Kita mempelajari, memahami serta mengamalkan rukun Islam yang 5. Ini merupakan ibadah asas. Manakala ibadah yang kedua ialah ibadah sunat. Itu zikir, wirid kita, solat-solat sunat kita, umrah kita, membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu termasuk dalam ibadah sunat. Dan yang ketiga, ibadah yang luas lagi, yang memakan ataupun mengambil masa yang lama dan mengambil masa tenaga yang juga banyak daripada kita, iaitu ibadah umum, iaitu seluruh aktiviti-aktiviti kita yang daripada sekecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya yang melibatkan profession kita, kerja kita, itu semua ibadah yang dikatakan ibadah umum jika menepati 6 syarat ibadah yang telah kita katakan sebelum ini. Jadi ibadah asas iaitu dikatakan ibadah ta'abudi, ibadah sunat yang dikatakan taqarrubi, akrab kita dengan Allah, dan yang ketiga itu yang dikatakan ibadah amal soleh. Jadi sekarang kita nak lihat syarat ibadah yang kelima. Pada minggu lepas kita dah bincangkan syarat ibadah yang keempat. Jadi sekarang ni syarat ibadah yang kelima iaitu tidak meninggalkan ibadah yang asas. Itu yang dikatakan, walaupun kita bekerja, sama ada di pejabat ke, di kebun ke, di laut ke, di jalan raya sebagai pegawai, pekebun, nelayan, doktor, guru atau sebagainya, sesibuk mana sekalipun, kita tidak sekali-kali boleh meninggalkan ibadah asas. Contohnya, kita tidak boleh meminggirkan langsung ataupun meremehkan soal solat. Bagaimana sekalipun, kita kena beri masa. Bukan kita tunggu masa lapang, tetapi kena lapangkan masa untuk kita mengerjakan solat. Ataupun kita melaksanakan yang kata ibadah asas tadi, iaitu kita mempelajari, kita mesti ada masa untuk mempelajari fardu ain, soal-soal fardu ain. Kita mesti menegakkan yang kata bukan saja solat, tetapi puasanya, zakatnya, haji dan sebagainya. Yang ini merupakan ibadah asas. Dalam perjalanan tadi saya terdengar satu lagu daripada Iwan, saya kata solatlah dulu. Tunggu solatlah dulu, tunggu sebentar solatlah dulu Jadi ini penting pesanan ini Tetapi inilah yang selalu berlaku dalam kehidupan kita, sebaliknya yang selalu berlaku ni sayang sekali, kadang-kadang malang sekali kadang-kadang kita bermesyuarat, kita melaksanakan kerja terlalu tekun. Kadang-kadang kita buat kerja tu kononnya untuk menegakkan sistem ekonomi Islam, ataupun kita menghasilkan perkhidmatan yang berteraskan Islam, produk-produk Islam, ataupun kerja apa saja yang kita kerja, tetapi pada masa yang sama kita terus meninggalkan solat. Ada yang mesyuarat tu secara maraton,
ya, secara berterusan, zuhurnya langgar, asarnya langgar dan sebagainya, ya. Hingga solat itu dipinggirkan di hujung-hujung waktu. Kadang-kadang langsung tak solat. Jadi kita nak lahirkan produk yang patuh syariah. Patuh syariah, kita katakan kita nak lahirkan perkhidmatan yang menepati syariat. Tetapi sebenarnya orang ataupun manusia itu kadang-kadang tidak patuh syariah, ya. Yang dikatakan kita meninggalkan ibadah asas, yang itu yang dikatakan kita meninggalkan solat contohnya, ya. Jadi ini tidak dianggap ibadah. Walaupun sebanyak mana amal kerja kita, yang kita ikhlas macam mana pun, ya, itqan macam mana pun, berkesan macam mana pun, cekap macam mana pun, kerja kita itu, apabila kita meninggalkan soal-soal yang asas, ibadah asas, tidak dapat dinilai sebagai satu ibadah, ya. Kesiannya habaan mansurah sajalah, ya, macam debu-debu yang berterbangan sajalah, tak dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana ibadah asas itu adalah suatu yang teras dan asas. Misal kata, kalau kita buat contoh, ya, ibadah asas itu umpama foundation kepada satu bangunan. Cuba kita tengok bangunan itu bila nak ditegakkan, kita piling, ya, masukkan konkrit ke dalam tu, ke dalam supaya apa? Supaya apabila bangunan tu didirikan nanti dengan tapak yang kukuh, insya-Allah bangunan tu tidak akan runtuh atau roboh, ya. Sebab apa? Filing ataupun yang dikatakan tapak dan asas tu dah kuat, ya. Begitu juga kita dalam beribadah. Ibadah asas ini adalah tapak, foundation dia. Manakala ibadah umum ni, soal-soal fardu kifayah, ekonomi Islamnya, pendidikan dan sebagainya, ini umpama bangunan, ya. Jadi kalau bangunan besar tapi tapaknya tak kukuh, dia akan runtuh. Ya. Jadi kita tidak akan dapat kekukuhan di dalam Islam tu. Ataupun terjadi sebaliknya, tapak saja kukuh tapi tidak bangunannya, tidak ada apa-apa pun, tak nampak indah Islam tu. Jadi kita mesti menegakkan soal fardu kifayah, soal-soal yang berkaitan dengan soal-soal yang besar, yang kelihatannya penting, tetapi kita mesti jangan meninggalkan soal yang lebih penting, iaitu ibadah asas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, orang akan melihat ataupun umat akan melihat, ya. Tetapi yang paling penting, Allah akan menilai, itu penting, ya, yang mana kita meletakkan produk-produk Islam, perkhidmatan-perkhidmatan Islam tu hanya pada servis ataupun pada kulitnya semata-mata. Jadi kelihatan kita buat produk Islam, kelihatan kita mengenengahkan perkhidmatan Islam, tetapi hakikatnya kita sedang memperalatkan Islam. Ya, maksudnya Islam tu hanya menjadi bahan komoditi saja untuk menjana keuntungan. Tetapi sebenarnya, Islam bukan bahan komoditi, ya. Produk-produk Islam, perkhidmatan Islam itu mesti didukung oleh tenaga-tenaga yang komited dengan Islam. Ya, saya ulang sekali, jangan hanya produk dan perkhidmatan kita saja yang patuh syariah, tetapi manusia itu lebih wajar, lebih penting, lebih wajib untuk mematuhi syariat, ya. Sebab itu apabila kita menegakkan ekonomi Islam ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan pekerjaan yang kita katakan syariat ataupun produk-produk Islam ini, hendaklah kita buat, sama ada untung atau rugi, kita kena buat. Sebab itu perintah daripada Allah. Cuma sekarang kalau kita lihat produk-produk yang berasaskan Islam, makanan Islam ke apa, semuanya menguntungkan. Jadi ramai orang yang nak masuk dalam industri ini. Okey, alhamdulillah, tak apa. Tetapi kalau sekalipun rugi, tetapi itu kewajipan bagi kita. Sebab itu untuk menunjukkan ataupun indikator apakah kita ikhlas atau tidak, apakah kita menegakkan yang dikatakan ibadah asas semasa kita mengenengahkan kerja kita ataupun produk kita itu. Mengapa syariat yang kata syarat ibadah asas ini penting ni? Maksudnya mengapa kita tak boleh pinggirkan solat contohnya sewaktu kita bekerja atau melaksanakan ibadah umum? Kenapa kita tak boleh tinggalkan perkara ini? Kadang-kadang orang merasakan kalau dia tengah deep ataupun tengah melaksanakan kerja tu dengan tekun, kerja tu tengah banyak, lepas tu momentum tu dah ada, tiba-tiba masuk waktu zuhur, misal kata, masuk waktu asar, dia rasa macam anti climax, kita tengah seronok kerja ni, kena berhenti dulu. Kenapa? Kan kita merasakan rugi dan sebagainya. Sebenarnya tidak, jangan rasakan begitu. Sebab apabila kita berhenti sebentar untuk rehat, sebenarnya untuk solat, sebenarnya kita istirahat dengan solat kita. Sebab itu Rasulullah SAW apabila menyeru kepada Sayyidina Bilal untuk azan,
Rasulullah akan selalu mengulang-ulang kata, iaitu arihna bis salah ya Bilal. Rehatkan kami dengan solat wahai Bilal. Artinya apabila kita bekerja, walaupun tumpuan kita waktu tu tengah kemuncak, tapi kita rehat sebentar, pause sebentar untuk rehatkan diri kita. Sebab apabila kita merehatkan diri kita, kita akan dapat tenaga baru, fikiran kita akan lebih tenang, kan, jiwa kita akan lebih stabil, emosi kita akan lebih tenang, kemudian kita kembali bekerja. Kalau kita lihat dalam istilah-istilah motivasi, ini yang dikatakan sharpen the saw, ataupun tajamkan gergajimu. Dalam Stephen Covey, kalau kita tengok sharpen the saw ni ada. Contohnya, dia kata ada seorang yang sedang menggergaji pokok kayu, dia sedang menggaji. Dah lama dia menggergaji pokok kayu tu. Jadi ada seorang sahabatnya kata, berhentilah dulu, tajamkan gergaji tu. Dia kata, tak mau, takut buang masa. Tak mau, takut buang masa. Dia nak menggergaji dengan cepat tanpa berhenti supaya pokok tu cepat tumbang. Tetapi sebenarnya ni, apabila kita menggergaji dengan gergaji yang tumpul, pokok tu akan lambat tumbang, dibandingkan kita istirahat sebentar, tajamkan gergaji kita, kemudian kita menggergaji dengan gergaji yang tajam, jadi lebih cepat pokok tu tumbang. Jadi macam ni jugalah yang dikatakan analogi dalam kita bekerja. Kita bekerja, kita rasa kita nak cepat habiskan kerja tu. Kita tengah mood yang baik. Tetapi bila disuruh untuk ataupun dipanggil ataupun azan untuk kita solat, kita rasa tak seronok. Sebab apa? Mungkin kerja tu nanti tak dapat lagi. Tidak sebenarnya. Sebab itu jangan serahkan diri kita kepada diri kita sendiri. Sebab tu Rasulullah mengajar kita supaya berdoa, jangan aku menyerahkan diriku pada diriku ni walaupun sekelip mata. Kita jangan serahkan diri kita kepada diri kita sendiri. Tetapi kita harus bersandarkan kepada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam solat artinya kita menyambung talian hayat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang menajamkan pemikiran kita. Kita sedang memperkokohkan jiwa kita. Kita sedang menstabilkan emosi kita. Sebab itu apabila kita bekerja, selepas daripada solat itu, insya-Allah keberkatannya ada. Allah akan bagi ilham-ilham yang baik, Allah akan bagi pemikiran-pemikiran yang lebih baik, dan Allah akan bagi idea-idea yang lebih baik lagi. Ini yang dikatakan work smart, yang dikata kerja cerdas. Bukan semata-mata kerja keras. Sebab itu kalau kita lihat, apabila kita bekerja sungguh-sungguh dengan tidak meninggalkan solat tadi, kita akan dapat satu yang dikatakan kejujuran, integriti semasa kita melaksanakan kerja. Kenapa saya katakan begitu ni? Apabila kita solat, kita kembali kepada jati diri kita. Kita mengingatkan balik dalam doa iftitah kita bahawa kita hamba Allah. Mati dan hidup kita hanya untuk Allah. Kita katakan. Kemudian kita baca Fatihah. Kita ingatkan kembali Malik Yaumiddin, Tuhan penguasa hari kiamat. Kita ingat segala dosa dan pahala, pengawasan Allah terhadap kita dan sebagainya. Kalau kita benar-benar menghayati solat, dan penghayatan itu kita bawa keluar solat, iaitu semasa kita bekerja ni, kita akan dapat seorang manusia yang bekerja dengan penuh integriti, penuh dengan kejujuran. Sebab itu kita lihat dalam sejarahnya ni, bagaimana Saidina Umar Al-Khattab, ketika dia melantik pegawai-pegawai penting di dalam pentadbiran, dalam pemerintahnya, dia melihat satu KPI ataupun satu yang menjadi ukurannya ialah apakah pegawai-pegawai itu orang yang telah menjaga solatnya. Apakah serius orang itu menjaga solatnya. Sama ada tepat waktunya, awal waktunya, berjemaahnya dan sebagainya. Itu menjadi satu pengukuran, satu yang diukur oleh Saidina Umar untuk melantik dia sebagai pegawai yang utama. Kerana apa? Saidina Umar kata, kalau seorang itu menjaga solatnya, kemungkinan besar dia menjaga juga amalan-amalan yang lain. Maksudnya, kalau dia menjaga ibadah asasnya, insya-Allah dia akan menjaga ibadah sunatnya dan juga dia akan menjaga ibadah umumnya. Tetapi kalau dia tidak menjaga solatnya, mana mungkin dia berlaku jujur dengan manusia kalau dia tidak berlaku jujur dengan Allah. Artinya ni, kalau orang tu tidak solat, artinya orang tu tidak amanah dengan Allah. Orang tu tidak merasa terhutang budi dengan Allah. Orang tu tidak terasa diawasi oleh Allah. Jadi, kalau dengan Allah yang memberi segala-galanya pun dia tidak pandai mengenang budi, iaitu dia tidak solat,
Mana mungkin dia mengenang budi manusia dan majikan yang memberi gaji dan sebagainya. Itu hanya sekelumit saja, ya. Jadi sebab itu kita merasakan bahawa orang yang menjaga ibadah-ibadah asas, ya, bukan saja solat tapi puasanya, hajinya dan sebagainya, dan menjaga rukun imannya sebenarnya, inilah orang yang paling produktif. Inilah orang yang akan menghasilkan kerja yang berkualiti, yang dikatakan work smart tadi. Tetapi kalau orang tu hanya work hard ataupun dia kerja keras, bukan kerja cerdas, ya, dia meminggirkan soal-soal yang dikatakan ibadah asas ini. Jadi kita takut berlaku begitu, ya, ni. Jadi sebab itu marilah sama-sama sejenak kita mempraktikkan, lihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam buku-buku hadis ataupun kitab-kitab, ya, dilihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sering membantu isterinya sewaktu di rumah, buat kerja rumah, misalnya contohnya, ya, katalah mengemaskan rumah ke apa, dalam kerja-kerja rumah. Rasulullah seorang suami yang begitu prihatin membantu isterinya rumah. Tetapi apabila azan saja bergema, ya, Rasul akan terus pergi untuk menuju masjid untuk menunaikan solat, seolah-olah, kata isterinya, dia tidak mengenal kami. Contoh, ya, terus saja tinggalkan, ya. Begitu juga dalam kehidupan kita, dalam kehidupan para sahabat, kita lihat ada di antara mereka yang membuat bangunan daripada batu-batu, hanya satu batu nak letak tu, azan. Dia akan tinggalkan satu batu tu, terus pergi mengerjakan solat, ya, gitu. Dan kita lihat bagaimana kehidupan Sayyidina Umar Al-Khattab setelah dilantik menjadi khalifah, dia kurang tidur pada waktu malam dan kurang tidur pada waktu siang. Ketika ditanya mengapa dia kurang tidur pada waktu malam, dia takut urusan dia dengan Allah tak selesai. Kenapa dia tak tidur kurang tidur pada waktu siang? Dia takut hubungannya dengan urusannya dengan manusia tak selesai. Artinya Sayyidina Umar ini adalah orang yang menjaga hablum minallah, iaitu solatnya. Pada masa yang sama, dia adalah orang yang menjaga kerjanya, iaitu profesionnya sebagai pemimpin, sebagai pemerintah kepada rakyatnya. Jadi ini yang paling penting dalam hidup kita. Sebab itu saya nak akhirkan sebentar dengan ungkapan yang kata, kita kena akrab dengan manusia untuk mengetahui masalah mereka. Ya, kita kena akrab dengan manusia untuk mengetahui masalah manusia. Tetapi kita kena akrab dengan Allah untuk membantu mereka menyelesaikan masalah itu. Jadi artinya kita kena workaholic, ya, kerja keras, kerja cerdas. Pada masa yang sama kita kena ada solatolik, iaitu orang yang terus menerus gigih untuk menjaga solatnya. Inilah sebagai mukadimah perbincangan kita pada petang ini dalam tajuk kerja keras versus kerja cerdas. Saya okey. Dan Ustaz, kita juga membuka peluang kepada pendengar kita, ya, kalau ingin berinteraksi bersama dengan Ustaz di talian 0362051500 dan juga rakan-rakan Facebook kita. Kalau ada sebarang persoalan yang ingin anda ajukan, boleh berkunjung ke Facebook IKIM FM. Sementara ada 2-3 soalan saya akan ajukan dari pihak rakan-rakan kita melalui Facebook saja. Kita bersama dengan pemanggil kita yang telah pun berada di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Haji. Ustaz, saya minta penjelasan dari Ustaz tadi tentang bagaimana sahabat dulu walaupun menyiapkan satu bangunan dengan meletakkan bata tersesat, tapi azan berkumandang dia tak siapkan. Jadi ada ulama beritahu bahawa kalau sekiranya kita meletakkan juga bata tersebut, yang mana bata tersebut lebih besar daripada Allah, justru itulah dikata kalimah azan Allahu Akbar 4 kali itu melambangkan Allah Maha Besar segala-galanya. Jadi kalau kita nak sebutkan pada diri kita, kalau sekiranya kita menyambung kerja kita, tak kiralah mesyuarat ke apa, tanpa kita menyahut surat azan, bermakna mesyuarat itu lebih besar daripada Allah. Yang ini minta Ustaz terangkan. Kemudian satu lagi ni tentang profesional, tentang mencari dunia yang sementara. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah ditawarkan oleh Allah SWT untuk menjadikan gunung Uhud itu menjadi emas. Tetapi baginda Nabi SAW telah menjawab dengan tawaran Allah, aku rela kenyang satu hari dan lapar di hari yang berikutnya. Ketika aku kenyang, aku akan syukur. Ketika lapar, aku akan sabar. Jadi bermakna Allah SWT tawarkan emas
gunung jadi emas, bukannya batu ataupun busuk, tapi gunung. Dan gunung ini ditawarkan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk ikut saja kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah tolak. Begitulah hakikat dunia. Tetapi akhir mutakhir ini kita berceritakan tentang dunia macam beria-ia pula tentang dunia akan kita tinggalkan. Jadi bagaimana Ustaz, nampak gaya macam pertembungan pula berlaku di antara diri kita sesama kita. Tolong Ustaz. Baik, terima kasih Haji. Assalamualaikum. Okey, kita teruskan dengan pemanggil kita berikutnya. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya, kod dari kita minta tutup radio seketika. Teruskan dengan soalan. Siapa di sana? Saya Dia daripada Puchong. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, saya nak tanya satu soalan ya. Saya tak pastilah saya apa yang saya sebut ni berkaitan dengan tidak, tapi saya pernah dengar kalau kita dalam keadaan lapar, kita perlu dahulukan makan sebelum kita solat. Jadi apa kepentingan kita nak bezakan antara kepentingan makan dengan kerja dalam melaksanakan solat. Baik, terima kasih dia. Assalamualaikum. Okey, kita ambil dua soalan dulu Ustaz. Ya. Okey. Pertamanya terima kasih kepada Haji Nur Halim ya, pemanggil tetap kita lah ya, yang sentiasa ingin berkongsi dengan kita ya. Betul yang kita katakan apabila Allahu Akbar, kalimah azan itu mengingatkan kita bahawa Allah yang terbesar daripada segala-galanya ya. Segala apa yang kita buat kecil belaka, tetapi Allah yang maha besar. Tetapi malangnya kita tahu Allah maha besar, tapi kita tak rasa Allah maha besar ya. Tahu itu hanya pada fikiran, rasa itu pada hati, pada penghayatan kita. Sebab itu kadang-kadang kita banyak tahu dah kan, tetapi yang kita tahu tu tak meresap ke hati kita. Sebab itu kita perlu mujahadah ya, selalu untuk merasai Allah tu benar-benar besar di dalam hati kita ya. Dan kadang-kadang kita tak rasa Allah Subhanahu Wa Taala besar kerana terlindung dengan hal-hal yang lebih besar dalam hati kita. Contohnya kadang-kadang orang ego. Kita tanya kenapa orang ni ego? Orang yang ego ataupun takbur ni, dia rasa diri dia besar. Kenapa dia rasa diri dia besar? Sebab dia tak nampak dan tak rasa Allah besar. Kalau dia rasa Allah maha besar, dia akan terasa diri dia kerdil. Sebab tu waktu itu dia akan, orang kata, dia akan luntur dan lebur egonya. Sebab tu dalam solat Hajah ni kita lihat waktu solat kita rokok, kita sujud itu lambang kehambaan ya. Kita letakkan kepala kita dan dahi kita yang sangat kita junjung dan kita sanjung ke tempat lantai yang tempat diinjak dan dipijak oleh kaki manusia kan. Artinya waktu itu kita meletakkan seluruh keegoan kita itu di bawah yang besar itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu semasa sujudlah kita paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi sebab itu dikatakan dalam pada diri kita sekarang ni ialah kita kena melatih selalu, kena mujahadah selalu ya. Jadi apabila azan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar ya. Artinya bila muazzin kata Allah besar, kita akui Allah maha besar ya. Bukan kita akui dengan mulut saja, tetapi kita akui dengan tindakan ya. Memanglah kadang-kadang kita tak dapat mengamalkan 100% seperti mana yang diamalkan oleh para sahabat ya. Kadang-kadang bila kita tengah on komputer, kita nak offkan tu ambil masa ada perkara-perkara yang kita buat boleh bukan immediately kita boleh berhenti ya. Kadang-kadang kita tengah memandu misal kata ya, kita bawa teksi, azan waktu tu terpangkak kan, kita tak boleh berhenti memandu gitu, kita kena teruskan. Tetapi hati kita berkata-kata waktu itu ya. Hati kita ada berkata-kata waktu tu, ya Allah Engkau maha besar ya. Dan kita niatkan bahawa sebaik saja kita ada peluang, ada ruang, kita akan berhenti untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kita ya. Itu perlukan satu satu kekuatan iltizam yang kuat ya. Tetapi kalau belum boleh lagi, cukup kalau kita rasa bersalah dahulu dan cepat-cepat kita ada masa terus kita melaksanakan solat kita. Ya, yang kedua soalan daripada Haji Nur Halim juga ialah tentang tawaran yang diberikan kepada Rasulullah untuk Gunung Uhud menjadi emas tetapi Rasulullah memilih untuk lapar sehari supaya dia bersabar dan kenyang pada keesokan harinya supaya dia bersyukur. Apa yang kita boleh belajar daripada cerita ini ataupun daripada kisah ini ataupun hakikat ini? Sebenarnya apabila ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara kaya harta
dengan kaya jiwa ataupun kaya hati, Rasulullah memilih untuk kaya hati. Ya, apabila ditawarkan kepada Rasulullah antara quantity of our material dengan quality of our heart, ya, iaitu quantity material kita dengan quality hati jiwa kita, Rasulullah memilih quality jiwanya, ya, jiwa. Sebab jiwa itu kualiti kaya yang sebenar kata Rasulullah ialah kaya hati, ya. Ini yang dikatakan oleh dalam sebuah hadis, ya. Para malaikat sendiri, ya, merasa ajaib dengan hati orang mukmin, ya. Ketika diberi nikmat dia syukur, dia dapat pahala. Ketika diuji dengan kesusahan dia sabar, dapat pahala juga. Dalam keadaan apa jua, ya, dia orang yang mempunyai kaya hati ini survive, ya. Dia akan dapat ketenangan, kejayaan dan sebagainya. Ini yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tidak boleh melihat kadang-kadang suatu kisah itu hanya di satu sudut, ya. Rasulullah itu adalah pemimpin yang holistik, yang multidimensi. Artinya kita mesti lihat sudut ini satu, sudut di sana pun kita tengok, kiri pun kita kena tengok, kanan pun kita tengok, atas bawah, depan belakang kita lihat, ya. Cuba kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika diberi hadiah, ketika ada ghanimah, ya, Rasulullah ambil. Ya. Tetapi harta pada diri Rasulullah itu dan para sahabat itu hanya diletak di tangan, bukan letak di hati, ya. Allah tetap di hati, dunia letak di tangan, ya. Tetapi kita memerlukan dunia di tangan kita. Ya, bukan saja Allah di hati kita, tapi kita memerlukan dunia di tangan kita. Dunia di tangan kita ini perlu kerana kita nak jadikan alat untuk berkhidmat kepada masyarakat. Contoh, sebab itu diperbahaskan secara panjang lebar, ya. Mana lebih afdal, orang miskin yang sabar ataupun orang kaya yang syukur, ya? Mana lebih utama, orang yang kaya yang syukur ataupun orang miskin yang sabar? Ada ulama yang mengatakan bahawa menjadi orang kaya yang syukur lebih afdal daripada orang miskin yang sabar. Kerana apa? Orang miskin tu dia dah terpaksa sabar dah. Dia tak ada pilihan dah. Sebab dah susah, dia terpaksa lah sabar, kan? Tetapi orang kaya, dia ada pilihan untuk syukur atau tidak bersyukur. Sebab harta dia. Itu satu. Hujah yang kedua lagi ialah, orang kaya yang syukur lebih banyak boleh memberi manfaat, potensinya untuk memberi manfaat kepada orang lain lebih besar daripada orang miskin yang sabar. Sebab itu dipadankan dengan hadis, khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Bayangkan kalau seorang kaya yang syukur ni, ya, dia boleh beramal jariah, dia boleh bersedekah. Kalau orang miskin dia boleh bantu, ya. Dia boleh buat banyak amal jariah. Ya, dia boleh buat bangunan-bangunan, sekolah-sekolah dan sebagainya dengan kekayaannya. Artinya kekayaan itu boleh menyebabkan memberi manfaat kepada orang lain. Tetapi orang miskin yang sabar, manfaat kesabaran itu hanya buat dirinya sahaja. Ini, sebab itu kita rasa tidak salah untuk kita mengambil dunia, tetapi bukan kita jadikan matlamat. Hanya kita menjadikan alat, ya, alat untuk mencapai matlamat, ya. Ini yang dikatakan dalam perbahasan dalam psikologi, ya, dikatakan end values dan means value, ya. End values itu ialah kasih sayang, ya, keimanan, itu end values kita. Means value kita ialah yang dikatakan harta tadi ni. Harta tadi, untuk apa dapat kita harta? Harta untuk bersedekah, supaya bersedekah tu dapat pahala. Pahala itu dinilai oleh Allah di hari akhirat. Itu end values kita sebagai seorang Islam. Jadi artinya kita perlukan dunia. Kita perlukan dunia. Sebab dunia itu mazra'atul akhirah. Kebun untuk ke akhirat. Untuk kita tuai hasilnya di akhirat. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, yang dikatakan dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebun ataupun tanam-tanaman untuk akhirat. Jadi kita perlu kebun. Kita perlu bertanam, ya. Kita orang Islam mencintai akhirat tidak bermakna kita meminggirkan dunia. Ini kata Dr. Yusuf Qaradawi. Artinya kalau orang tu benar-benar mencintai akhirat ni, dia akan sibuk di dunia. Dia menjadi seorang yang produktif, ya. Dia mencari harta. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk menjadi alat untuk dia berbakti kepada manusia lain. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah, bagaimana Abdul Rahman bin Auf, bagaimana Sa'ad bin Abu Waqqas, macam mana Uthman ibn Affan, mereka ini semua millionaire, ya, dalam Islam, ya, yang mereka itu memang orang yang mengorbankan hartanya untuk membantu peperangan
misal kata untuk membeli telaga yang dikuasai oleh orang Yahudi untuk menegakkan ekonomi Islam dan sebagainya. Kita perlu orang kaya, ya. Pada masa yang sama kita tidak meminggirkan peranan orang miskin, ya. Itu yang penting bagi saya, ya. Harta yang baik untuk orang yang baik insya-Allah akan boleh membawa kebaikan, ya ni, Jadi tidak salah untuk kita, malah dituntut untuk kita kaya, tetapi syaratnya kaya itu dijadikan alat, bukan matlamat, ya. Hanya nikmat untuk menuju hakikat, hanya yang dikatakan means value untuk mencapai end value tadi, ya, dalam kehidupan kita. Baik, itu. Kemudian Lia tadi, tentang lapar, ya. Bila kita lapar memang dalam syariatnya kena makan dulu, ya, sebelum solat. Sebab itu pada bulan puasa, contohnya bulan puasa, kita disunatkan untuk berbuka puasa dulu sebelum kita solat maghrib. Betul ni, waktu itu timbul pertanyaan, apakah makan itu lebih penting daripada solat? Sehingga dia perlu didahulukan daripada solat. Bukan artinya makan itu lebih penting daripada solat. Apabila kita minta berbuka dahulu sebelum kita mengerjakan solat maghrib. Kenapa? Kerana solat lebih pentinglah, maka kita kena makan dulu. Kerana apabila kita makan, kita ada tenaga. Satu lagi, apabila kita makan, kita punya bayangan tentang makanan tu tak akan timbul lagi dalam solat. Artinya, kita kena makan, bukan kerana makan itu penting, kerana solat itu penting. Tetapi apabila kita makan, kita dapat menenangkan diri kita, hati kita dan dapat tenaga untuk mengerjakan solat kita. Ya. Makan yang pertama, tetapi solat yang utama. Ya, begitu juga ni ketika kita nak solat sunat di rumah, kita belum angkat takbir, tiba-tiba orang ketuk pintu, tetamu datang. Kedudukannya macam mana ni? Kita kena tinggal solat sunat kita untuk melayan tetamu. Hukum melayan tetamu tu wajib, solat sunat tu sunat. Tetapi kalau kita tanya solat sunat tu kita tujukan kepada apa? Allah. Kita solat untuk tujukan Allah. Ini menghormati tamu untuk manusia. Apakah manusia lebih penting daripada Allah? Tidak. Tapi kita buat untuk menghormati tamu kerana perintah Allah juga, kan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala minta kita menghormati tetamu, perintah Allah, kita laksanakan kewajipan itu, dan selepas itu barulah kita ada pilihan untuk mengerjakan solat sunat. Tetapi ingat, makan dalam soal ini tidak boleh disamakan dengan waktu kerja. Tadi, makan dulu baru solat. Jadi kerja dululah baru solat. Tidak sama, ya. Sebab kerja itu bukan sesuatu yang memberi tenaga pada kita. Bukan memberi tenaga, bukan sangat apabila kita tak laksanakan kerja kita tak boleh solat, ya, dan sebagainya. Bukan. Tetapi saya ingin menarik satu perhatian, ya. Antara tips solat yang khusyuk daripada Imam Ghazali. Ini tips solat yang khusyuk daripada Imam Ghazali, ya. Banyaklah tips tu. Tetapi salah satunya ialah hendaklah dipisahkan, ada satu waktu senggang di antara kerja dengan solat. Contohnya macam ni, ya. Kita sedang menyelesaikan akaun, katalah kita sedang buat akaun ataupun kita sedang buat apa kerja ataupun mengaranglah, menulis ataupun kita buat apa saja yang bekerja yang tengah tekun ni. Tiba-tiba azan solat, azan kan sebagainya. Kita pun terus saja solat. Itu bukan yang baik. Dia mesti ada satu waktu senggang. Yang mana kita kena pisahkan antara ibadah umum tadi dengan ibadah asas. Kita ada kena waktu. Sebab itu kita perlu kata tadi menunggu waktu solat. Ataupun kita isi sikit sebanyak dengan zikir, dengan selawat, ataupun kita mengambil wuduk dah tenang sikit, sebagainya. Dah orang kata kalau kita macam contoh, saya nak bagi analogi macam mana? Macam ni, waktu pagi, kalau kita masuk kenderaan kita, kita tidak start dan terus kita panaskan enjin dulu, begitu juga kalau kita sedang bekerja, kita kena ops dulu, apa yang dikata pause dulu. Pause dulu, tenangkan dengan selawat sikit-sikit, baru kita solat. Jika tidak, apa yang kita buat tu dia muncul balik dalam solat kita nanti. Akaun kadang-kadang balance waktu kita dalam solat tu. Dan idea yang kita tak dapat cari sewaktu menulis tu dapat waktu solat. Sebab apa? Kita tak pisahkan antara waktu solat dengan waktu yang penting. Jadi kita kena ada. Ini tips daripada Imam Ghazali. Sama ada membaca Quran, sama ada berselawat, atau duduk bertafakur sebentar, yang lepas tu barulah kita solat. InsyaAllah itu tips daripada Imam Ghazali lah.
Ya. Saya okey. Kita bersama dengan pemanggil kita yang berikutnya. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Tutup radio seketika. Baik, kita teruskan. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya, saudara kita. Siapa di sana? Saya Fendi dari Puncak Alam. Silakan, Cik Fendi. Saya nak tanya Ustaz, saya bekerja daripada pagi sampai ke malam. Lepas tu sebagai seorang lelaki dituntut untuk mengerjakan solat berjemaah di masjid. Jadi macam mana saya nak dalam konteks kerja saya ni, macam mana nak menunaikan tanggungjawab tu sebagai seorang Muslim lah. Baik. Sebab saya kerja sampai pukul 9 malam, 10 malam macam tu lah. 9 daripada pagi sampai 10 pagi. 10 pagi sampai 9 malam. 9 malam. Ya. Baik, terima kasih Cik Fendi. Okey, kita teruskan. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Baik, hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Ya, saya. Saudara kita, siapa di sana? Saya Linda dari Melaka. Teruskan, Linda. Ya, saya punya... Itu saya seorang Muslim yang tidak pernah tinggalkan sholat. Tapi saya kerja di orang yang bukan Muslim. Saya kerja kadang masak itu makanan yang haram. Kadang kemas-kemas tempat sembahyang dia. Apakah kerja saya ini bisa dikatakan suatu ibadah? Itu saja. Baik, terima kasih banyak. Kita ambil satu lagi. Ustazah, hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello. Ya, saudara kita, siapa di sana? Assalamualaikum. Saya Nizam daripada Johor Bahru. Salam Nizam, teruskan dengan soalan. Macam ni. Saya nak tanya sikit Ustaz. Ni berkenaan dengan apa yang Ustaz pernah bincangkan minggu sudah. Ini berkenaan dengan orang kerja orang-orang Islam sekarang ni. Maksudnya dia tak seiringan Ustaz. Apa yang maksudnya? Dia macam mana? Apa maksud tak seiringan? Dia patuh pada perintah Allah, tapi dalam masa yang sama dia tak boleh nak terjemahkan benda tu dalam kerjanya. Apakah soalannya sekarang ni, adakah kerana kesalahfahaman kita tentang penggantungan kita kepada Allah, tentang mengakibatkan kita kurang dapat melakukan kerja dengan cara jadi yang terbaik. Lalu Islam dikaitkan dengan kerja yang kurang elok, dikaitkan bila Islam je nanti orang akan kata dia punya hasil kerja dia jadi kurang baik. Adakah kerana kita salah faham tentang apa yang kita katakan bergantung pada Allah, tentang dia punya end product, dia punya hasil kerja kita tu semua di tangan Allah? Adakah itu menyebabkan kita akan menjadi kurang produktif dan kurang bermutu dalam soal kerja? Terima kasih banyak. Ya, saya ingin terus respon kepada soalan daripada Lia, daripada Cik Fendi daripada Puncak Alam, kerja daripada pagi sampai malam, jadi seorang lelaki dituntut untuk solat berjemaah. Memang dalam hukum solat berjemaah pun ada berbagai-bagai pandangan. Sekata fardu kifayah, tetapi ada yang mengatakan itu satu tuntutan yang diberatkan, dia yang dituntut sungguh-sungguh. Jadi solat berjemaah selalunya kita buat di surau ataupun di masjid. Tapi kalau kita di tempat kerja, tidak salah untuk kita melaksanakan solat jemaah di tempat kerja. Kalau kita ada 2 orang saja dah cukup dah untuk kita melaksanakan kerja. Jadi carilah waktu yang lapang dan berbincanglah dengan baik dengan sahabat-sahabat yang se-Islam di tempat kerja. Saya kira Cik Fendi tidak keseorangan di sana. Jadi carilah kawan untuk kita mengerjakan solat berjemaah. Sama ada di surau di tempat kerja kita, ataupun kalau tak ada surau, cukuplah di mana-mana saja pun. Di mana saja pun. Jadi kita tegakkanlah solat berjemaah itu di tempat kerja kita. Itu.
saya rasa itu sajalah yang boleh saya, sebab saya tidak tahu nature ataupun keadaan sebenar, latar belakang sebenar yang dihadapi oleh Cik Fendi, apa dia kerjanya, di mana kerjanya dan sebagainya. Tetapi secara umumnya boleh saya katakan begitulah, di mana saja tempat, kalau ada lebih daripada seorang, kita boleh melaksanakan solat berjemaah, kecuali solat Jumaat. Itu solat Jumaat tak boleh lah, itu kena pergi ke masjid lah. Baik. Yang kedua tentang Cik Linda tadi, ataupun Linda tadi, saya sangat bersimpati. Saya mendoakan supaya Cik Linda dan siapa saja yang mengalami ataupun sedang mengharungi tribulasi ataupun ujian yang sama, dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kekuatan jiwa. Bukan mudah untuk kita duduk di dalam sesuatu yang tidak Islamik, tetapi kita mempunyai iman yang nak mempertahankan Islam kita. Kalau kita nak berhenti terus daripada satu tempat, bukan mudah pula untuk cari kerja. Saya yakin Cik Linda ni daripada seberang, datang ke sini, tiba-tiba dibuat macam ni. Jadi apa yang boleh buat, kata-kata kalau kita tak dapat 100% baik, tetapi kita jangan mengalah seterusnya lah, jangan mengalah terus lah. Jadi cuba yang pertama kita fahamkan majikan kita bahawa kita tak boleh, kita bagi tahu ini dah ada dalam peraturan-peraturan ni, seorang Islam tidak boleh disuruh oleh majikan yang bukan Islam untuk buat sesuatu yang bertentangan dengan agamanya. Kita tak boleh, pekerja-pekerja ni tak boleh dipegang, minta maaf lah, babi ataupun sebagainya. Kita tak boleh. Itu ada hak untuk kita sebagai pekerja menyuarakan, ataupun kita maksudnya dalam tempat kita kemaskan tempat ibadah dia, atau bukan dia tempat tempat dia beragama lah, dan sebagainya. Kalau kita boleh, kita fahamkan keadaan begitu. Cuma beginilah, kalau kita nak dapat satu suasana yang ideal, yang serba baik dan sebagainya, tidak mungkin ni. Kita kena lihat bagaimana Islam bermula. Bada'al Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam ini dimulakan dengan dagang dan diakhiri dengan keadaan dagang. Kita berhadapan dulu Rasulullah dan para sahabat apabila dia nak mula Islam. Bayangkan dia nak pergi ke Kaabah. Kaabah itu semua dipenuhi oleh berhala-berhala. Bayangkan, bagaimana Rasulullah dan para sahabat ketika menegakkan Islam di awal Islam dengan sahabat as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat yang awal, berdepan dengan pendedahan aurat, tentang arak di situ, di Mekah tu sendiri, penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Tetapi mereka boleh survive. Kenapa? Mereka jelas visi dan misi mereka. Ini kita kata. Jadi Cik Linda mesti berjiwa besar, walaupun duduk dalam suasana yang tidak Islami. Orang boleh mengarahkan anggota kita. Orang boleh, siapa sahaja boleh membuat peraturan ini dan itu, tetapi orang tidak boleh rebut hati kita. Sebab itu saya ada menulis satu nasyid yang Sumayyah, kata badan dia untuk majikan, tetapi hatinya untuk Tuhan. Jadi kita kena berterusan mempertahankan iman kita. Sebab itu sejarah telah menunjukkan bagaimana Siti Asyah. Siti Asyah ialah isteri kepada Firaun. Duduk di dalam satu istana yang penuh dengan kemungkaran tentunya. Dan Firaun adalah suami dan raja yang mengaku Tuhan. Tetapi bagaimana Siti Asyah ketika itu survive dalam suasana yang itu. Jadi ini yang dikatakan, orang boleh meragut apa saja pada diri kita, tapi orang tak boleh meragut iman kita. Sebab tu saya berpesan pada diri saya juga dan Cik Linda, dan cabaran-cabaran yang kata Islam akhir zaman ini beginilah. Beginilah. Kita mempertahankan Islam itu dalam keadaan yang begitu susah. Dan inilah sebenarnya Allah nak beri satu ganjaran yang lebih besar pada Cik Linda. InsyaAllah kita yakin begitu. Sabar dan bersabar dalam bersabar. InsyaAllah itulah sabrun jamil, sabar yang indah. Begitu juga dengan Cik Nizam. Soalannya panjang, tetapi kita boleh lihat macam ni. Saya ingin menegaskan bahawa Islam adalah agama yang paling banyak disalah tafsirkan, bukan saja oleh orang bukan Islam, tetapi oleh orang Islam sendiri. Sebab itu kita lihat ada orang memahami Islam secara serpih-serpih ni. Dia nampak solat itu ibadah, tetapi kerja itu tidak ibadah. Contoh ni, dalam solat dia jaga aurat bagi perempuan, tapi di luar solat tak jaga aurat. Dalam solat dia tak ucapkan perkataan-perkataan yang baik, sekalipun baik, tetapi menyalahi peraturan. Contohlah, katalah kita bertakbir sekarang dengan Allahu Akbar ni, kita ganti dengan Subhanallah, boleh? Tak boleh. Walaupun Subhanallah tu baik, kan? Sebab
tapi kita tak boleh sebut subhanallah, kena sebut Allahu Akbar kerana peraturan itu. Jadi kalau kita jagalah ucapan kita di dalam solat, kita sepatutnya jaga juga ucapan kita di luar solat. Sepatutnya begitu. Kalau dalam solat, Rasulullah mengecam orang yang mencuri dalam solat. Bila orang bertanya, siapa yang mencuri dalam solat ya Rasulullah? Iaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya dengan betul. Itulah pencuri di dalam solat. Jadi kita kena jaga rukuk kita semesti 90 darjah. Mata kita menghadap, mata kita melihat tempat sujud dalam rukuk. Kita punya tangan mesti lurus. Kaki kita mesti lurus 90 darjah. Ketika kita sujud, contohnya 7 anggota sujud tu mesti kena. Begitu detailnya kita dalam solat. Tetapi bagaimana di luar solat ketika kita bekerja? Kadang-kadang kita tak fokus ni, kadang-kadang kita tak terperinci sebegitu. Sebab kita memisahkan antara kerja dengan solat. Sedangkan bila saya boleh kata begini, work hard, work smart, pray hard. Maksudnya kita kena bekerja dengan smart dan kita kena bersolat dengan benar-benar, supaya ada kesan solat tu kepada kerja kita. Baik, ada dua puncanya ni, kenapa berlaku salah faham. Bila salah faham tentu salah amal, yang satu kerana jahil, yang kedua kerana degil. Jahil dan degil. Jahil kerana tak belajar, kerana tak dapat melihat kesyumulan Islam tu dalam bentuk yang holistik, diamalkan separuh-separuh dan sebagainya. Itu satu masalah umat Islam, kerana jahil. Yang kedua kerana degil. Degil kerana apa? Kerana tidak mahu ataupun tidak mampu melawan hawa nafsu, godaan syaitan. Kita tak jujur sebab apa? Nafsu kita tergerak untuk melakukan rasuah, misal kata. Ataupun nafsu kita sukakan rehat, curi tulang, curi masa dan sebagainya. Kerana kita dah tahu, tetapi apa yang kita tahu tu tak kita amalkan. Kenapa? Kita degil. Iaitu kita tak dapat dan tak mampu melawan hawa nafsu kita. Jadi jahil kita belajar, degil kita kena lenturkanlah hawa nafsu kita dengan proses mujahadah. Jadi mukmin profesional yang kita jadikan teras kepada segmen ini ingin mengajak para pendengar dan para masyarakat di luar sana untuk melihat bagaimana Islam diamalkan secara integrated, secara holistik. Maksudnya kita beribadah di mana saja, dalam ibadah asasnya, ibadah sunatnya dan ibadah umumnya. Itu penting kita katakan. Dan apabila kita beribadah, artinya kita menghadap kerja kita ataupun kita mempersembahkan kerja kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita serius untuk mempersembahkan solat yang khusyuk, begitulah sepatutnya kita begitu serius untuk mempersembahkan kerja yang itqan, kerja yang cemerlang. Kerana kerja kita hakikatnya walaupun melalui manusia, tetapi hakikatnya kita tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ni yang saya untuk menjawab soalan Cik Nizam daripada JB tadi. Kita masih lagi sebenarnya dah tak cukup masa. Kalau boleh saya ambil satu lagi lah daripada rakan-rakan pendengar kita. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam, saya Wahana daripada Salam. Teruskan Puan. Saya nak bertanya bagaimana cara nak mensiasati ketua keluarga yang mencari, memang bekerja keras untuk keluarga, tetapi ia mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang Islam dan dalam mengerjakan perkara-perkara yang fardu. Baik, terima kasih Puan. Okey, kita ada satu soalan Ustaz. Itulah yang kita sayangkan ini. Kadang-kadang orang yang terlibat dalam perkara ini bukan siapa saja. Kadang-kadang suami kita, kadang-kadang isteri kita, kadang-kadang anak kita, kadang-kadang sahabat yang rapat dengan kita. Kita tengok mereka terlalu baik dengan manusia, kerjanya begitu gigih, tetapi solatnya tidak dijaga. Bila solat tak dijaga, seperti mana yang kita katakan tadi, melanggar syarat ibadah yang ke-5. Artinya tak dinilai oleh Allah, walaupun baik sekalipun. Sebab itu yang dikatakan solat adalah kepala ibadah. Kita boleh nampak orang tak ada tangan, tak ada kaki, tapi kita tak boleh nampak orang tak ada kepala ni. Jadi artinya ibadah-ibadah yang lain tidak ada dinilai kecuali apabila kita menjaga solat. Solatlah amalan yang pertama yang Allah nak tanya di akhir akhirat. Kalau solat tu lepas, yang lain mudah. Tapi kalau solat dah tersangkut,
yang lainnya semua akan disusahkan, tersusah dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak menghadapi seperti mana yang Cik Rohana kata tadi ya, suami yang pertama kita sebagai isteri ataupun kita sebagai kawan ke atau siapa yang kita rapat dengan orang yang terlibat tadi baik dengan kerja tetapi tak baik dengan Allah ni, kita pertama kita doa, berterusan berdoa ya. Doa tu yang penting kita doakan mereka yang akrab dengan kita supaya Allah berikan hidayah padanya supaya dia menjaga hubungannya dengan Allah. Yang hubungan dia dengan kerja tu okey, alhamdulillah dah. Pertama berdoa. Yang kedua, tak cukup kita berdoa, kita kena berusaha ni Kita berusaha bagaimana? Kita berusaha yang pertama kita pamerkan ataupun kita bina akhlak yang baik dulu pada diri kita, dan dengan akhlak yang baik itu kita ada hubungan yang akrab dengan mereka. Saya selalu katakan bina jembatan dulu sebelum kita menegur dan sebagainya. Jadi kita baik, kita sayangi mereka, dia nampak bahawa kita memang menyayangi mereka. Dia nampak bahawa kita memang menyayangi mereka. Setelah mereka meyakini bahawa kita memang menyayangi mereka waktu itu teguran kita dah tak menyakitkan hati lagi. Dia tak rasa disindir, dia tak rasa diejek dan sebagainya sebab dia dah confirm bahawa kita memang sayang pada dia. Jadi kalau kita bolehlah kata kepada seorang suami, kata-kata abang, saya sayangkan abang. Abang telah bekerja benar-benar untuk keluarga kita. Tapi bang, hubungan kita dengan Allah lebih penting daripada segala-galanya. Allah akan nilai apa yang susah sebagai ibadah, tetapi kalau tidak ada apa-apa nilai. Contoh, kita bercakap dari hati ke hati, ataupun kita menulis surat dan sebagainya. InsyaAllah apabila hati kita suci, apabila hati kita bersih, Allah akan ilhamkan kita cara-cara yang baik untuk berdakwah kepada orang yang kita rapat. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan Cik Rohana dan kita semua ada cara untuk berdakwah insyaAllah. InsyaAllah. Okey, kita ada setengah minit lagi lebih kurang Ustaz Itu kesimpulan ataupun ada sedikit saja lagi lah sebagai sedikit saja yang lagi yang saya ingin yang kita tekankan bahawa apabila kita bekerja dengan kita tidak meninggalkan solat, insya-Allah itulah sebenarnya ubat segala stres. Kita tidak akan stres, kita tidak akan ada tekanan kerana apabila kita solat, kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah, dan apabila kita menyerahkan segala-galanya pada Allah, itu yang dikatakan let go and let God. Kita lepaskan segala-galanya, pasrah kepada Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kekuatan kita untuk melaksanakan kerja kita dengan lebih baik. Sebab itu kita kena dua-dua, solatolik dan juga workaholic. InsyaAllah kita akan berjaya dunia dan akhirat.